Seminggu sudah berlalu. Aku kembali ke rumahku selepas kejadian itu. Aku masuk ke rumah sambil memberi salam. Kelihatan Kak Emma dan Kak Soleha sedang berbual menjawab salamku. Mereka berdua memandang aku. Kak Emma bingkas bangun dan berjalan ke arahku. "Era, oke tak nih?" Aku hanya membalas dengan senyuman. Aku terus berjalan ke ruang tamu, beriringan dengan Kak Emma. Kak Soleha menyuruhku duduk. Aku terus menceritakan kejadian malam itu. Allah, ya kah? Akak tak pernah pula kena macam tu. Selama ni, okey jalah. Tak pernah kan kena benda-benda macam ni. Kak Soleha dan aku sama-sama angguk, tanda mengiyakan kata Kak Emma. "Akak, yang lain belum balik lagi?" "Belum. Yang roommate awak tu macam biasalah. Jarang melekat kat rumah, jadi kami tak tahu. Ezi kata malam tadi dah balik dah. Dia seorang jaga rumah. Alin, dia dah pergi kelas pagi tadi. Tiba sekalilah dengan Alin pergi kelas. Kila pula keluar tadi beli makanan. Bella belum sampai lagi kot. Kamu tu dari mana?" Kak Soleha bertanya semula kepada aku. "Tadi dari kelas kak. Penat sikit. Nasiblah akak ada malam ni." Pukul 5 pagi, kedengaran suara Kila mengetuk pintu berkali-kali. Aku lantas bangun, terus pergi buka pintu bilik. Kila menggigil ketakutan. Asal dengan kau ni Kila? Asal menggigil ni?" "Weh, kau pergi tengok Ezi kat dapur tu. Dia tiba-tiba gelakkan aku, macam orang mengilai." Aku terus pandang ke dapur. Terlihat Ezi memandang aku tersenyum. Dapur agak gelap. Lampu ruang tamu sahaja terbuka. Kelihatan seperti ada bayang hitam tinggi di belakang Ezi. Aku memberanikan diri mendekati Ezi. Kila menyorok di belakangku, takut untuk memandang Ezi. "Ezi, kau asal okey tak?" Aku bertanya pada Ezi. Bayangan hitam di belakang Ezi sudah hilang. Aku membuka lampu dapur, cek keliling memang tidak apa-apa. Ezi menyeringai sambil memandang Kila. "Weh, Ezi, kau ni kenapa? Okey ke tak?" Ezi memandangku marah. Dia kembali berpaling kepada Kila. Dia kemudian ketawa lagi. Aku menarik Ezi untuk duduk. Ezi mengikut saja. Aku duduk di kerusi sambil menepuk belakang Ezi. Aku pun bertanya, "Kenapa kau masuk badan kawan aku ni?" Ezi kemudian berubah muka dan hanya diam, tidak berkata apa-apa. "Okey, macam ni lah. Kejap lagi nak azan. Di rumah aku ni memang kuat dengar azan. Baik kau keluar sekarang." Dalam hati aku banyak berzikir dan baca ayat kursi. Aku nak kata kuat, tak adalah juga. Tapi aku beranikan diri untuk bercakap. Kalau aku tak berani, kira macam tu, susah juga nanti. Aku pula masa tu lupa nak kejutkan yang lain. Ezi bangun dari kerusi, jalan menuju ke biliknya. Sangat slow-mo. Tiba-tiba dia rebah. Aku kemudian pergi ke dapur, ambil air botol dan tuang ke dalam cawan. Aku baca 3 kul, ayatul kursi dan doa bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang tahu akan tahu apa kegunaan doa tu. Aku hembus ke dalam air, kemudian aku tuang ke telapak tangan.
Aku rencis ke muka Ezi. Ezi sedar kemudiannya. Dia memandang aku dan Kila silih berganti. Pelik katanya. Last tadi dia sedang tidur dalam bilik katanya. Aku ke biliknya, membuka lampu bilik tidurnya. Kelihatan tingkap biliknya terbuka luas. Kila ketika tu sudah menangis kerana ketakutan. Aku marah jugalah si Kila masa tu, sebab terlampau menunjukkan ketakutan dia. Kak Soleha dan Kak Emma sedang nyenyak tidur. Aku terus menuju ke katil Kak Soleha. Aku membangunkan keduanya. Terpisat-pisat mereka bangun. Aku mengajak mereka untuk solat berjemaah. Lepas tu, mereka keluar dari bilik dan melihat Kila yang sedang menangis. Kenapa ni? Kak Emma bertanya dengan muka serius. Nanti saya cerita selepas kita solat subuh. Sebab perkara ni dah semakin serius. Kak Emma hanya mengangguk. Ya kah? Allahu Akbar. Tak apa. Nanti akak dengan Kak Soleha, kalau ada masa kami pergi Darul Syifa. Aku mengangguk tanda setuju. Lepas tu, kami pun bangun dan masuk ke bilik masing-masing. Kila masuk bilik aku, memandangkan pintu bilik aku yang tidak tertutup. Kila tutup pintu dan dia mengunci pintu bilikku. Era, aku nak cakap sikit boleh? Aku memandangnya sambil mengangkat kening. Kenapa? Kau tak okey lagi kah? Kau kalau aku cakap, jangan marah tau. Kila cakap sambil berbisik. Kau perhatikan Ezi tau, ada benda dia buat belakang kita semua. Dia buat apa? Dia banyak kali bawa boyfriend dia masuk rumah. Setiap kali kita tak ada kat rumah kah, masa kakak tak ada dalam bilik, time tu lah boyfriend dia akan masuk. Aku bangun duduk dengan wajah terkejut. Apa? Kejap. Mana kau tahu ni Kila? Aku bertanya kepadanya. Aku kan rapat dengan dia. Kau pun tahu. Aku sebenarnya tak berapa setuju. Tapi kau tahu angin si Ezi kan macam mana? Aku terdiam sejenak. Kemudian aku mengangguk. Ya, Ezi memang seorang yang baran. Kila bangun keluar dari bilikku sambil menutup pintu bilikku. Aku terus tidur, memandangkan hari itu tiada kelas. Aku baru lepas mandi. Melihat jam menunjukkan pukul 1.35 petang. Aku baru ingin berpakaian. Sedang aku menyerung baju, tiba-tiba pintu bilikku diketuk bertalu-talu. Aku terus membuka pintu. Ezi dan seorang lelaki meluru masuk bilikku dan terus masuk ke bilik air di dalam bilikku. Aku terpana seraya terkejut. Aku terus mencapai tuala dan menutupi tubuhku yang separuh berpakaian, terus keluar ke ruang tamu. Waktu itulah Kak Soleha dan Kak Emma masuk ke rumah dengan berpakaian baju kurung. Soalan pertama yang mereka bertanya, siapa lelaki itu Era? Aku terduduk di sofa, termenung dan terkeduh. Bukan kerana soalan tu, tetapi kerana mungkin teman lelaki Ezi sudah melihat badanku. Kak Emma dan Kak Soleha duduk di sebelahku dan bertanya lagi. Lepas tu, Ezi keluar dari bilikku. Aku terus bertanya padanya. Weh Ezi, jajan mana kau bawa balik rumah ha? Aku jerka Ezi. Marah aku membuak-buak. Kak Emma menenangkanku. Kenapa Ezi bawa balik lelaki dalam rumah? Kak Soleha bertanya. Kak,
suka hati Ezi lah. Ni hal Ezi, bukan hal akak. Ezi menjawab sambil tersenyum. Aku mula membentak. Aku terus meluru masuk ke bilik Kak Solehah, tutup pintu dan menangis. Kak Emma masuk ke bilik menenangkanku, sementara Kak Solehah memerhatikan Ezi di luar. Apabila lelaki itu sudah keluar, Kak Solehah masuk ke bilik. Kami bertiga duduk bersimpuh di lantai. Ezi juga masuk dan memandangku. Era, aku ingat kau ni kawan aku. Bukan nak backup aku. Ini nak marah aku. Aku ingin bangun, tetapi Kak Emma menenangkan aku. Ezi keluar rumah setelah ambil barang-barangnya. Kami dah pergi ke Darul Syifa tadi, Era. Ustaz kata rumah ni banyak sangat buat maksiat. Aku mengangguk tanda faham. Malam tu, aku mengajak Adibah, Kila, Kak Emma, Kak Solehah dan Alin untuk sekali solat berjemaah dan baca Yasin bersama. Aku ingin tidur malam tu, tapi tidak lelap. Aku call lah Zura, roommate aku, bertanyakan bila dia mau balik. Zura, dia sekarang banyak habiskan masa di rumah boyfriendnya. Samalah dengan roommate aku satu lagi, Farah. Sama-sama boyfriend tinggal di satu rumah yang sama. Jadinya Zura dan Farah berkampung di rumah bujang boyfriend mereka. Aku balik malam ni, Era. Ada benda aku nak cerita dengan kau. Kenapa, Zura? Aku bertanya. Kau tunggu je lah, nanti aku balik. Aku mematikan telefon setelah memberi salam. Terdengar lagi bunyi perempuan menangis. Aku bangun terduduk, memandang ke sudut bilik, tapi tiada apa-apa. Aku lantas bangun membuka pintu bilik dan pergi ke bilik Alin. Aku mengetuk pintu berkali, barulah pintu dibuka. Alin memandangku sambil menggosok matanya. Kenapa, Kak? Alin bertanya. Akak nak tumpang tidur dengan Alin boleh? Alin mengangguk terus masuk ke bilik baring di katilnya. Aku pula baring di katil atas Alin. Tidak lama kemudian, aku terlelap, tetapi aku mendapat mimpi. Mimpi aku tak indah langsung dan sangat mengerikan. Apa yang aku ingat, aku nampak bayi kecil, muka berdarah sedang menuju ke arahku. Dari kejauhan juga, aku kelihatan ada seorang perempuan seperti Pontianak sedang berdiri sambil menuju ke arah bayi tersebut. Pontianak tu menangis. Wajahnya sungguh kesal. Rupanya tidaklah mengerikan. Cuma aku masih ingat mukanya. Memang sangat kesal dan seperti kecewa sambil menuju ke arah bayi itu. Tangisan tu aku terdengar hingga ke alam nyata. Aku terbangun. Terdengar suara tangisan perempuan di tepi tingkap. Kebetulan aku tidur katil tu memang betul-betul di tepi tingkap. Sedang aku ingin melihat Alin di katil, telefon bimbitku berbunyi. Zura menelepon aku. Era, kau mana? Aku dalam bilik ni, nak jumpa kau. Aku lantas memandang telefon aku. Jam menunjukkan pukul 2.34 pagi. Zura, asal kau balik lambat sangat. Jap, aku keluar. Aku dalam bilik Alin ni. Lantas, aku mematikan telefon dan keluar bilik. Dan suara tangisan tu pun sudah hilang. Bilikku terang. Tahulah aku, Zura sudah balik. Aku terus membuka pintu bilik. Zura sedang mengemas baju di dalam almarinya. Asal kau balik lewat sangat ni, Zura. Zura memandang aku
dan terus memeluk aku. Era, aku balik tadi dengar, aku memandang Zura. Belum pada menangis kan? Zura mengangguk. Seraya tuh tingkap bilik kami seperti bunyi orang ketuk. Aku dan Zura berpandangan. Sudah. Dia kacau pula dah. Zura memeluk lenganku. Aku menyuruh dia membaca apa yang patut. Aku kalau ada orang dengan aku, kuranglah sedikit takut nih. Tapi kalau aku seorang, memang lari dah. Aku suruh Zura ambil wudhu, lepas tu sholat berjemaah dan tidur. Zura mengangguk tanda setuju. Tidak sudah gangguan malam tu. Keesokan paginya, Zura menggoyangkan badanku, menyuruhku bangun. Aku bangun dan memandangnya. Apa yang kau tak sabar sangat nih, Zura? Memanglah, aku memang tak sabar dah nih. Benda-benda yang jadi kat rumah ni bersebab. Sebab tu aku kena cerita kat kau. Kita kena panggil Ustaz. Kak, sesiapa datang rumah ni? Kenapa pula? Apa yang kau dah buat? Bukan aku, tapi Farah. Malam yang kau WhatsApp grup kami semua tu, sebelum kau balik dari kelas hari tu, Farah ada balik. Dia ada buat something. Buat apa? Jangan cerita separuh-separuh, boleh tak? Dia buang uri dalam toilet nih. Dia ada flash dah. Dia gugurkan. Belum sempat dia habis ayat, aku terus berdiri. Apa? Aku dah kata, jangan duduk lama-lama rumah jantan. Tengok apa jadi. Lepas tu nak buat perangai. Buang benda tu kat rumah ni, bahal. Asal tak tanam kah apa yang patut? Korang berdua ni lah. Zura menggeleng kepala. Era, aku pun baru tahu semalam. Lepas korang semua kecoh dalam grup kata, Ezi bawa lelaki masuk. Lepas tu, Kak Emma ada WhatsApp kami. Dia tanya kalau ada apa-apa kami buat tak elok kat rumah. Time itulah baru Farah cerita semua kat aku. Aku pun terkejut. Mana Farah sekarang? Ada kat rumah Syah. Sekarang kau suruh dia balik hari ni juga. Boleh, tapi kau janganlah cerita kat sesiapa aib dia. Panggil je lah Ustaz kah, siapa-siapa kah datang rumah. Hari tu, aku mengajak semua berkumpul. Farah pulang dan menceritakan semuanya. Dia takut untuk memberitahu keluarganya. Dia menangis atas segala silapnya dan minta maaf kepada kami semua. Hari itu juga, Kak Emma mencari Ustadz untuk datang ke rumah kami. Selepas daripada tu, kami kurang terima gangguan. Alhamdulillah. Cerita ni juga sebenarnya pengajaran untuk semua. Masa study tu, study. Jangan sibuk sangat bercinta. Bila dah terlanjur, jangan pula dibuang merata-rata kerana takut. Kalau boleh, jagalah diri tu sebaiknya. Jaga maruah diri. Kalau rasa tak boleh nak komit dengan perkahwinan lagi, janganlah menggatal sangat. Sekian.